السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli kuasa masjid, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan sina jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah kita sambung pelajaran tasawuf kita, kitab Syarhus Salikin juzuk 4. Masih lagi dalam bab zuhud. Baik, kita bincang telah lalu zuhud pada makanan. Kita belum zuhud juga lagi. Zuhud pada pakaian, belum zuhud juga lagi. Zuhud pada tempat tinggal, kita sambung ni lagi, zuhud pada tempat tinggal. Nampaknya belum zuhud juga. Ada lagi nanti zuhud perabot rumah, lagilah. Baik, kita habiskan zuhud pada tempat tinggal ni. Rumah kita lebih daripada zuhud tu. Jadi tak zuhud lah kita, tempat tinggal ni. Nabi SAW bersabda lagi mengenai tempat tinggal ni. Kullu bina'in wabalun ala sahibihi yawmal qiyamah illal maskana min harrin aw baradin. Setiap bangunan itu merupakan malapetaka, menjadi beban pada kita nanti bagi tuannya pada hari kiamat. Tempat tinggal itu menjadi beban pada kita pada hari kiamat. Melainkan tempat kediaman untuk berlindung daripada panas atau berlindung daripada sejuk, yang mana tidak akan menjadi malapetaka kepada tuannya. Itu saja. Kita punya lebih. Maksud malapetaka itu kena soal banyaklah. Kena hisap. Kalau tempat tinggal yang sekadar melindungi panas dan sejuk dan menutup aurat keluarga, itu tak dihisap. Kita punya kena hisap. Kena tanyalah. Aduh, itu kata Rasulullah SAW. Wa nazara Umar radhiyallahu anhu fi tariq Syam. Muka surat 195 ya. Masih ada yang rujuk. Muka surat 195. Wa nazara Umar radhiyallahu anhu fi tariq Syam ila sarkhin qad bunya bi jissin wa ajurrin. Ya, fakabbara wa qala: "Ama kunta azunnu ay yakuna fi hadhil ummah may yabni bibunyani hamani li fir'aun
Bibunyani Hamana li Fir'auna. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah terpandang di jalan menuju ke negeri Syam, zaman Umar lah, sebuah rumah yang tinggi dibina daripada kapur dan dibina daripada batu. Lalu beliau bertakabur dan berkata, Lalu beliau bertakbir dan dia berkata, Allahu Akbar, kata Sayyidina Umar. Dan dia berkata, aku tidak sangka di kalangan umat ini ada orang yang membina bangunan seperti yang dibina oleh Haman dan dibina oleh Fir'aun. Aduh, itu maknanya Umar mengatakan tak zuhud juga. Itu menuju ke Syam itu. Ada bangunan yang hebat macam itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, وَيُقَالُ إِنَّ فِرْعَوْنَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ بَنَى بِالْجِسِّ وَالْأَجُرِّ وَأَوَّلُ مَنْ عَمِلَهُ هَامَانُ ثُمَّ تَبِعَهُمَا الْجَبَابِرَةُ وَهَذَا هُوَ الزُّخْرُفُ. Kata Imam Al-Ghazali, ya, dikatakan bahawa Fir'aun itu adalah orang yang pertama membina bangunan daripada kapur dan batu. Dulu daripada kayu, batang tamar saja dan sebagainya. Dan orang yang pertama mengusahakan ialah Haman. Haman zaman Fir'aun, orang kaya zaman Fir'aun itu Haman. Ya. Dan pembesar Fir'aun pada ketika itu. Jadi yang mengusahakan bangunan macam tu Haman lah. Kemudian diikuti pula oleh golongan-golongan yang gagah perkasa selepas Haman. Ini merupakan hiasan dunia yang dicela oleh syarak, kata Al-Ghazali. Jadi tak zuhud juga itu. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana fis salafi ya man yabni darahu miraran fi muddati umrihi lidu'fi bibina'ihi wa qusri amrihi wa zuhdihi fi ahkamil bunyan. Jadi yang nak jadi zuhud dalam bangunan ni yang macam mana? Dulu pun dah diberitahu dah tahap 1, tahap 2, tahap 3. 3 pun kita tak dapat. Kita 4, 5 barangkali. Tak masuk. Baik. Di kalangan ulama salaf saleh, salaf ni 3 generasi, sahabat, tabi'in, adalah yang selalu membina rumahnya. Orang-orang salaf dia selalu bina rumah. Di samping usianya, ya, umurnya makin bertambah, dibuat rumah. Bertambah lagi buat rumah. Apa sebab? Disebabkan kedaifan binaannya. Jadi tahan setahun, tahun depan buat baru lagi. Tahan setahun, dia buat lagi. Tahan setahun, buat lagi. Dia kenapa macam tu? Kurang bercita-cita untuk hidup lama, untuk hidup di dunia ini. Jadi supaya jangan panjang, terasa nak hidup di dunia ni panjang. Tak ada. Dan supaya zuhudnya dalam selok-belok binaan, bangunan, tempat tinggal ni dia zuhud. Macam tu. Rumah dia selalu dibina. Setahun sekali. Cuba gambarkanlah. Macam tu. Jadi kita ni tak zuhudlah dalam tempat tinggal ni. Wa kana minhum man idza hajja aw ghaza anza'a baitahu aw wahabahu li jiranihi fa idza raja'a a'adahu wa kanat buyutuhum minal hasisi wal juludi wa hiya 'adatul arabi al-ana bi biladil Yaman. Subhanallah. Ya, di antara mereka ada yang apabila pergi menunaikan haji atau mengikuti perang fisabilillah, dia keluar menunaikan haji 40 hari ke, kita 40 hari, orang dulu mungkin 3 bulan, 4 bulan, paling kurang 4 bulan pergi menunaikan haji, ya, ataupun mengikut perang fisabilillah ataupun keluar perang fisabilillah, maka dia akan meruntuhkan rumahnya atau memberinya kepada jirannya. Rumahnya itu ditinggalkan dan dijatuhkan dulu. Letak simpan dulu. Kalau ibarat kayu itu simpan dulu lah. Buluh-buluh itu simpan dulu.
Ataupun kalau dia tak robohkan rumah itu, diberikannya kepada jirannya yang akan mengambilnya, ya, semula, ya, kepadanya apabila ia pulang kelak. Dibagi pada kawan, pakai dulu rumah aku, nanti aku balik, aku baru pakai balik. Amboi, macam tu. Kita tak ada sewa. Mana boleh kosong rumah sewa. Rumah-rumah mereka di antaranya dibina daripada rumput, dibina daripada kulit kambing, yang merupakan suatu kebiasaan orang-orang Arab masa kini, contohnya di negeri Yaman. Di Yaman ada lagi macam tu. Baik, itu tempat tinggal orang zuhud. Wa kana irtifa'u bina'is suqfi qamatan wa basatan. Ukuran tinggi rumah orang yang dahulu, orang yang zuhud itu, ya, dahulu kala itu ialah setinggi orang berdiri saja dan seluas sedepa saja. Itu dia. Tingginya setinggi itu. Tak zuhud. Ini 4 kali 5 kali berdiri. Allahu Akbar. Al-Hasan Al-Bisri rahimahullah ta'ala berkata, ni tabi'in cakap ni, ya. Hasan Basri ni orang Basrah, ya. Dia kata, kuntu iza dakhaltu buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darabtu, ya, biadi ila saqfi. Apabila aku memasuki rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah Rasulullah ni maksudnya bilik-bilik isteri dia itulah, atau rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedua belah tanganku mencecah bumbungnya. Bumbung boleh pegang. Kita punya 2 kali melompat tak sampai. Atau rumah Rasulullah SAW. Kata Hasan Basri. Semua rumah Rasulullah tu maknanya bilik-bilik isteri dia macam itulah. Rendah je, boleh dipegang. Bila berdiri, pegang bumbung. Umar bin Dinar berkata pula, Iza a'lal abdu al-bunyana fawqa sittati azru'in nadahu malakun ila aina ya absaqal fasikin. Subhanallah, bila rumah kita tinggi, dipanggil oleh malaikat. Apabila seorang hamba Allah meninggikan bangunannya lebih daripada 6 hasta, 6 hasta itu 9 kaki lah, nescaya malaikat akan menyerunya, sampai ke manakah engkau mahu naikkan lagi? Nak naik, nak tinggi berapa lagi? Kata malaikat, wahai orang yang paling fasik di kalangan orang-orang yang fasik. As-Sabrul-Azim. Ya absaqal fasikin. Orang yang paling fasik di kalangan orang fasik. Maknanya ada kesalahan, kita tak zuhud lagi dalam tempat tinggal. Baik, itu tak lulus juga lah. Jadi dulu makanan tak lulus, pakaian tak lulus, tempat tinggal pun tak lulus. Tak zuhudlah kita dalam bab ni. Yang keempat, zuhud dalam perabot rumah. Macam mana? Perabot rumah orang yang zuhud juga ada 3 darjat. Ini perabot isi dalam rumah itulah. Satu derajat yang tertinggi sekali, seperti keadaan Nabi Isa alaihissalam, yang hanya memiliki sebatang sikat rambut dan sebuah kendi, ada dia punya beldi satu. Beliau melihat seorang lelaki menyisir janggutnya dengan tangan, lalu beliau pun memberikan sikatnya pada lelaki itu. Itu pun bila dia nampak ada orang lain, dia membaiki janggut dia dengan tangan, Nabi Isa baru keluarkan sikatnya. Kamu sikat dengan sikat aku. Kemudian beliau nampak pula seorang lelaki meminum air sungai dengan telapak tangan. Bila nampak orang minum air sungai dengan telapak tangan tak ada bekas, lalu beliau pun memberikan kendinya kepada orang tersebut. Nabi Isa dia ada itu aja, sikat dan gelas ke apa ke, cawan ke. Tapi dia tak keluarkan pula. Bila nampak orang ngurut janggut dengan jari, baru dia bagi. Nampak orang minum dengan telapak tangan, baru dia bagi. Itu Nabi Isa alaihissalam. Perabot rumah. Itu saja yang ada. Itu yang paling tinggi. Tak sampai juga kita. Tak lulus juga. Baik, yang kedua ni pula tengok macam mana.
Derajat pertengahan pula iaitu mengadakan perkakas rumahnya setakat yang diperlukannya saja. Apa perkakas rumah? Setakat yang diperlukan ada. Nabi Isa tadi tak ada perkakas rumah. Nomor satu tinggi zuhud dalam perabot rumah. Yang nomor dua ni ada perkakas rumah tapi sekadar diperlukan saja. Tetapi hendaklah digunakan alat yang satu itu untuk keperluan seperti mempunyai sebiji mangkuk, maka memadalah digunakan untuk makan pun mangkuk, untuk meletakkan barang-barang di dalamnya pun di mangkuk, sebiji mangkuk itu saja. Kita banyak mangkuk. Allahu Akbar. Tak lulus juga. Nomor 2 pun tak dapat. Pot nomor 3 pula. Zuhud nomor 3 ni yang paling rendah lah. Derajat yang paling bawah lagi zuhud perabot rumah ni ialah mempunyai perkakas bagi setiap keperluan ada. Pinggan ada, mangkuk ada, sudu ada, periuk ada, apa semua adalah. Dan ianya berupa jenis paling rendah, tapi jenisnya semua yang paling rendah. Paling murah. Yang memada bagi keperluannya saja. Umpamanya berpada dengan pinggan kayu. Allahu Akbar. Pinggan kayu. Dan pinggan tembikar. Dibuat daripada tanah liat tu. Dan sebagainya lagi. Itu saja. Tapi serba-serbi adalah semua. Pinggan, periuk, belang, sendok, sudu, gelas, cawan tu semua ada. Teko semua ada. Tapi yang paling murah. Aduh, tak lulus juga. Kita punya paling mahal. Beli pun di luar negara, bukan ada jual salam ni tak ada. Allah. Jika ia mahukan perkakas yang lebih baik daripada jenis yang terendah itu, dia nak juga perkakas serba satu tapi mahal. Bukan yang terendah itu. Maka ia terkeluar daripada golongan orang yang zuhud. Dan termasuk di dalam derajat golongan orang yang mencintai dunia yang dicela oleh syarak. Masih juga lah cinta dunia. Juga tak dulu. Sebab pinggan kita macam-macam. Aku rok, aku pal, entah apa-apa kan namanya kan. Subhanallah. Itu alat-alat rumah. Keperluan harian tu. Belum lagi yang lain-lain, kita banyak macam-macam. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, وَلْيَنْظُرْ إِلَى سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِيرَةِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ إِتْجَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ يَا وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ خَسُوهَا لِيبٌ, kata Aisyah. Ya. Dan lihatlah riwayat hidup Rasulullah SAW. Dan riwayat hidup para sahabat radhiyallahu anhum seluruhnya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, pembaringan Rasulullah SAW yang baginda gunakan untuk tidur ialah bantal daripada kulit merah yang telah disamak berisi sabut pohon kurma ataupun selainnya. Batang kurma, sabut kurma tu dipukul-pukul masukkan dalam tu. Balutnya kulit. Kulit tu merah sebab disamak. Dah bulunya dibuang. Itulah dia bantal Rasulullah SAW. Kata Aisyah. Waruya anna Umar ibn al-Khattab dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun ala saririn marmulin bisaritin fajalasa para'a asara sariti fi jambihi sallallahu alaihi wasallam. Pada ma'at aina Umar radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mallazi abkaka ya ibna al-Khattab?" Faqala, "Dzakartu Kisra wa Qaisar wa ma huma fihi min al-mulki wa dzakartuka wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa habibuhu wa safiyuhu naimun ala saririn marmulin bisyariti." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma tarda ya Umar ayyakuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah?" Qala, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Fakadzalika kadzalik." Kata Rasulullah SAW. Ini Umar di melawat Rasulullah SAW. Ya, diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab
masuk mahu menemui Rasulullah SAW, pergi ke rumah Rasulullah dan mendapati baginda sedang berbaring di atas pembaringan anyaman daun-daun kurma atau sebagainya. Daun kurma, pelepah kurma tu diayam. Itu tempat Rasulullah baring. Rasulullah SAW bangun daripada pembaringannya dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ternampak bekas-bekas batang kurma di belakang badan baginda. Dan kedua mata beliau, mata Umar, kelihatan berlinangan air mata. Umar tengok Rasulullah bangun untuk berbekas berikatnya belakangnya, maka Umar menangis. Meleleh air mata Umar. Lalu baginda SAW bertanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis, wahai putra Al-Khattab? Kenapa kamu menangis? Umar radhiyallahu anhu pun menjawab, aku teringat Raja Kisra di negeri Parsi dan Kaisar di negeri Rom dengan segala kemewahan kerajaan kedua-duanya. Dia ingat macam tu. Dan aku teringat pula akan dirimu sebagai Rasulullah SAW, seorang yang disayangi oleh Allah dan seorang Rasul pilihan Allah, berbaring di atas pembaringan daripada daun-daun kurma. Itu yang aku menangis, kata Umar. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Umar, tidakkah engkau ridai kedua-duanya memperolehi dunia yang hina ini? Biarlah Kisra dan Kaisar itu dunia di sini, biarlah dia senang. Dan kita, orang Islam ni, memperolehi akhirat yang lebih mulia kelak. Jangan kita nak dunia ini, kata Rasulullah. Allah. Sayyidina Umar menjawab, tentu sekalilah kita nak di akhirat. Wahai Rasulullah, kami rida memperolehi akhirat yang lebih mulia itu. Kalau begitu biarlah kita di dunia ni macam tu. Tak apa, tak macam Kisra, tak macam Kaisar itu tadi. Ya, Nabi SAW bersabda, begitulah sebenarnya wahai Umar. Sebab dunia ini bukan negeri kita. Akhirat itu negeri kita. Mereka, dunia ini negeri mereka. Akhirat itu mereka tak dapat apa-apa. Malah susah lagi mereka. Itu tentang perabot rumah atau keadaan rumah Rasulullah SAW. Walamma qadima Umair bin Sa'idin amiru Himsa ala Umar radhiyallahu anhuma qala lahu ma ma'aka minad dunya. Faqala ma'i asaya atawakka'u 'alaiha wa aqtulu biha hayyatan in laqituha wa ma'i jirabi ya ahmalu bihi ta'ami wa ma'i qas'ati akulu biha wa aghsilu biha ra'si wa saubi wa ma'i ma'un mutahharun ahmilu biha syarabi wa tuhuri lis-salah wa ma kana ba'da hadza minad dunya bahwa taba'un lima ma'i. Faqala Umar, sadaqta rahimakallah. Kata Umar, apabila Umair bin Sa'id, dia pemerintah di Hims, dia datang menemui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada ketika Umar jadi khalifah. Beliau telah ditanya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umair bin Sa'id ni, ya, apakah kebendaan dunia yang ada bersama-samamu, wahai Umair bin Sa'id? Umar tanya. Ya, Umair pun menjawab, bersama-samaku ada sebatang tungkat yang aku bersandar kepadanya. Ada di tungkat ada satu. Dan aku gunakan untuk membunuh ular yang aku temui. Banyak ular boleh bunuh lah. Walaupun dia tak menggigit, nanti orang lain pula kena gigit, dia boleh dibunuh. Malah dia sunat bunuh, ya. Kalau dia berbahaya, wajib bunuh. Itu yang dimiliki tungkat. Sebuah kantung berisi, ya makananku. Adalah beg lah lebih kurang. Berisi makanan. Sebuah mangkuk kayu, tempat aku makan dan tempat aku membasuh kepala dan membasuh pakaianku. Itu dia tu. Aduh, wahai. Mangkuk kayu. Sebuah bekas suci, ya, berisi air minuman dan air berwuduk. Ada lagi macam gelas lah, lebih kurang macam tu. Atau jak ke, untuk dia minum dan untuk dia ambil wuduk. Jadi tungkat, kantung, lepas tu ya mangkuk, lepas tu ada jak satu. Mana yang lebih daripada itu, lebih daripada yang 4 tu, adalah berupa keduniaan yang menyusuli apa yang sudah
ada padaku. Itu kira cukup. Lebih pada itu dah dunia dah. Lalu Saidina Umar pun berkata, benar kata kamu wahai Umair. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Rahimakallah. Didoakan oleh Umar. Itu zuhud dalam perkakas rumah. Itu saja. Tak ada sebut yang lain macam kita itu tak ada. Wa qadima Rasulullah SAW min safarin padakhala ala Fatimah radhiyallahu anha. Fara'a ala babi manziliha sitran wa fi yadayha qalbaini min fiddatin. Faraja'a padakhala alaiha Abu Rafi'in wa hiya tubki fa akhbarathu ruju'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu Abu Rafi'. Faqala min ajli sitri was-siwaraini fa arsaltu bihima Bilalan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalat qad tasaddaqtu bihima pada'huma haitsu tara. Faqala idhhab fabi'hu wadfa'hu ila ahli suffah faba'a qul baini bidirhamaini wa nisbin wa tasaddaqa bihima alaihim. Ini pula. Ini cerita diriwayatkan Rasulullah SAW kembali daripada musafir. Jalan jauh. Ya, musafir jalan jauh 2 marhalah ke atas. Dan terus pergi untuk menemui putrinya Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Dia balik tu jumpa anaknya Fatimah. Baginda Rasulullah ternampak tirai di pintu rumah putrinya itu. Dia ada tirai di pintu rumah. Dan di kedua tangan Sayyidina Fatimah itu terhias dengan gelang daripada perak. Di tangan Fatimah ada gelang daripada perak. Lalu baginda pun berpatah balik tanpa memasuki rumah putrinya itu. Tak jadi dia masuk rumah Fatimah. Sebab pintu rumah ada tirai, tangan Fatimah ada perak, kiri kanan. Dia tak jadi. Padahal Rasulullah balik musafir tu, nak jumpa anak, tak jadi. Kemudian datang pula Abu Rafi' ke rumah Sayyidatina Fatimah dan mendapatinya sedang menangis. Jadi Abu Rafi' pula datang rumah Fatimah dan didapatinya Fatimah sedang menangis. Beliau menanyakan sebabnya dan Sayyidina Fatimah memberitahu, kenapa kamu menangis ni? Fatimah beritahu sebabnya iaitu bapaknya Rasulullah SAW datang dan berpatah balik tanpa masuk ke dalam rumahnya. Dia sedih. Rasulullah tak nak masuk rumah dia. Itu yang dia menangis. Abu Rafi' pun menanyakan pada Rasulullah SAW. Dia pun jumpa Rasulullah SAW. Mengenai hal tersebut. Macam mana Fatimah sampai menangis? Tuan, wahai Rasulullah. Ya, kadang nak jumpa Fatimah tapi tak jadi patah balik. Maka Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Dia yang menjawab dengan mengatakan di pintu rumah putrinya, anak dia Fatimah tadi ada tirai. Dan putrinya memakai gelang perak. Apabila mendengar tentang jawapan ayahandanya itu, Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha pun segera menyuruh Sayyidina Bilal membawa kedua-dua utas gelang itu kepada Rasulullah SAW. Dengan berkata, jadi Bilal disuruh Fatimah, bawa 2 gelang aku ni jumpa ayahanda. Aku sedekahkan kedua-dua utas gelang ini kepada Rasulullah SAW. Dia bagi pada ayah dia. Dan buatlah mengikut budi bicara ayah dia. Ini gelang yang aku pakai ini. Apabila Bilal sampaikan perkara tersebut pada Rasulullah SAW, baginda pun bersabda, jualkannya dan berikannya harganya kepada ahli suffah. Jadi 2 gelang ni kata Rasulullah, jual wahai Bilal. Harganya itu berikan kepada ahli suffah. Ahli suffah ni ahli-ahli tasawuf yang duduk di serambi masjid Rasulullah SAW. Iaitu para sahabat yang duduk di rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah tu, bilik dia lepas di tepi tu. Kalau istilah kita suyuk dia tu, ada tempat mereka duduk dekat situ. Kalau dulu, kalau kita nak gambarkan di Madinah tu ya, yang tempat kita masuk daripada Babul Salam, tembus kepada Babul Baqi' tu. Tembus kepada Babul Baqi' tu. Dulu itu di luar masjid tu. Itu di tepi masjid. Dekat situlah mereka duduk. Di serambi masjid. Mimbar ke dalam tu, itu masjid Rasulullah SAW. Tapi sekarang ni dah dijadikan masjid.
Ya, duduk di rumah Rasulullah SAW. Bilal pun menjualkannya lah dengan harga 2 dirham setengah. Dan terus disedekahkannya kepada ahli sumpah. Selepas itu Rasulullah SAW pun pergi menemui Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan bersabda, demi bapakku dan demi ibuku, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang baik. Kata Rasulullah, dia pujinya anaknya. Sebab gelang tadi serahkan sedekah pada ahli sumpah. Itu yang Rasulullah tak jadi masuk rumah anaknya Fatimah. Tapi Fatimah dia faham. Subhanallah. Parasat lahu Aisyah radhiyallahu anha zata lailatin firasan jadidan wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yanamu ala aba'atin musniyatin fama zala yataqallabu lailatan falamma asbaha qala laha a'idi al-aba'atal khaliqata wa nahhi hadza al-firasa anni qad asharani al-lailata. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, pada satu malam telah menghamparkan selai hamparan baru, sedangkan Nabi SAW sudah biasa tidur di atas hamparan yang berlipat-lipat. Aisyah gantikan yang baru. Ini menyebabkan baginda tidak merasa selesa tidur di atas hamparan yang baru itu pula. Kita yang berlipat-lipat itu tak boleh tidur, yang baru itu nyenyak. Ini Rasulullah yang berlipat itu boleh tidur, yang baru tak boleh tidur. Apabila tiba waktu pagi, baginda SAW bersabda pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, letakkan semula hamparan yang buruk itu dan jauhkan hamparan baru itu kerana menyebabkan aku tidak dapat tidur semalam-malaman malam tadi di hamparan yang baru. Macam tu jiwa Rasulullah SAW. Woi tuan-tuan. Al-Hasan Al-Basri itu daripada sahabat Rasulullah dan anak Rasulullah SAW. Baik, Al-Hasan Al-Basri lagi, tabi'in tadi, dia berkata, adraktu sab'ina minal akhyar, ma ya li ahadin ila saubuhu, wa ma wada'a ahdum bainahu wa bainal ardi sauban qattu. Kana idza arada an-nauma basara al-arda bi jismihi wa ja'ala saubahu fawqahu. Kata Imam Hasan Basri radhiyallahu an, aku sempat menemui 70 orang daripada kalangan pilihan orang yang baik-baik. Dia pernah berjumpa 70 orang saleh, ya, orang-orang sahabat. Sebab Hasan Basri ini tak sempat jumpa Rasulullah, dia tabi'in. Jumpa sahabat yang mana setiap seorang itu mempunyai selai pakaian saja. Dan tidak meletakkan sebarang pakaian pun ya sebagai alas antaranya dan bumi. Nah, pakaian itu bukan lapik untuk dia duduk di bumi. Maknanya dia duduk di atas bumi. Apabila mahu tidur, ia menyentuh bumi dengan kulit tubuhnya dan meletakkan pakaian itu di atas tubuhnya. Maksudnya dia tak berlapik. Badannya atas bumi. Yang pakaian itu untuk lapik, untuk tutup atas. Macam tu gambarannya, kata Hasan Basri, 70 orang sahabatnya ditemui yang macam tu. Allahu Akbar. Itu mengenai tentang alat-alat kelengkapan hidup kita lah. Lagi tak lulus lah kita. Tu Sayyidina Umar bila lantik jadi khalifah, terlambat sembahyang berjamaah. Lambat datang. Masa belum jadi khalifah itu, cepat saja. Bila jadi khalifah, lambat datang. Jadi sahabat tanya, kenapa? Bila dah ada jawatan, lambat datang. Kata Umar, baju aku basah lagi, tak kering lagi, tunggu dia kering. Selai aja dia mesti dibasuh. Tak ada ganti. Jadi khalifah tinggal satu je lagi jubah. Itu belum tanya tampal dia lagi. Abdullah bin Umar pula bagi tahu, bila ayahku jadi khalifah, berpuluh-puluh tampal jubah dia. Itu satu hal pula, bila jadi Amirul Mukminin dia macam tu. Baik, berhubung, itu selesailah. Alat-alat perabot rumah tak lulus juga.
Baik makanan tak lulus, pakaian tak lulus, tempat tinggal tak lulus, alat-alat perabot rumah pun tak lulus. Tak zuhud juga kita. Berhubung dengan kekeluargaan pula, perkahwinan pula. Lulus tak pula kita ni. Ini yang akhir sekali. Maka kebanyakan ulama, ahli sufi menyatakan perkahwinan itu tidak melenyapkan martabat zuhud. Pula perkahwinan mungkin lulus lah kot ni. Bahkan banyak berkahwin juga tidak melenyapkan martabat zuhud. Itu mungkin lulus lah ni. Ini ialah mazhab Sahil bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah ta'ala. Ini mengikut pandangan ulama tasawuf daripada Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Yang selaras dengan kata-kata kebanyakan para ulama, beliau berkata, ya qad hubbiba ila sayyidiz zahidin an-nisa'u pakaifa nazhadu fihinna. Penghulu sekalian para zahid, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan perasaan sayang kepada kaum wanita. Oleh itu bagaimana kami boleh berzuhud terhadap mereka? Mana boleh nak zuhud? Sebab Rasulullah tu yang zuhud. Tapi dia paling sayang kepada kaum wanita. Jadi dalam bab perkahwinan ni, dia mudah sedikit zuhudnya tu daripada yang lain tadi. Allahu Akbar. Kata-kata ini juga selaras dengan kata-kata Ibnu Ainiyah rahimahullah ta'ala, wa kana azhadas sahabati Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, wa kana lahu arba'u niswatin wa bid'a asyara sariyatan. Ali bin Abu Talib karramallahu wajhah merupakan sahabat yang paling zuhud pula. Lepas Rasulullah SAW, Ali lah yang paling zuhud. Dan beliau mempunyai 4 orang isteri. Jadi ini kita satu je isteri zuhud. Dan 10 orang gundik. Ada 10 gundik. Hamba lah. Dia ada hamba perempuan 10. Isteri 4. Ali. Menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang sahih dan tepat ialah apabila berkahwin itu boleh menyebabkan hati orang yang zahid itu terganggu daripada zikrullah. Yang tak zuhud tu bila berkahwin lupa kepada Allah. Terganggu. Itu baru tak zuhud. Tapi kalau berkahwin masih lagi dia ingat pada Allah SWT, itu masih zuhud lagi walaupun isterinya sampai 4. Subhanallah. Maka yang lebih abdal ialah orang yang zahid itu tidak berkahwin. Cuma kalau lawan yang berkahwin dan tak berkahwin, itu mana abdal? Yang tak berkahwin itu lagi abdal lah. Kerana inilah Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala berkata, kullu ma saghalaka anillahi min ahlin wa malin wa waladin fahuwa alaika mas'umun. Bila lawan azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik tuan-tuan, saya bacakan ni tadi kata Ad-Darani, ya Abu Sulaiman Ad-Darani, ya. Dia berkata kullu ma saghalaka 'anillahi min ahlin wa malin wa waladin fahuwa 'alaika mas'umun. Setiap perkara yang mengganggumu daripada zikrullah, iaitu berupa isteri ke, harta ke dan anak-anak keluarga ke, ianya adalah satu kecelakaan ke atasmu. Tapi kalau tak mengganggu, tak ada masalah lah. Jadi dalam masalah perkahwinan ni, jangan mengganggu kita ingat pada Allah SWT. Jika berkahwin itu tidak mengganggu hati orang yang zahid daripada zikrullah, maka lebih afdal ia berkahwin. Tak berkahwin, tak mengganggu juga. Tapi berkahwin, tak mengganggu juga, lebih baik kahwin itulah. Itu bab kahwin ni, mungkin kita boleh zuhud lah kot. Tapi tengoklah nanti dekat huraian tu ada sedikit nanti. Ya. Iaitu ialah untuk mendapat anak. Satu tujuan kahwin untuk mendapat zuriat. Ya. Meramaikan bilangan umat Nabi kita. Dan ianya sebahagian daripada ibadat yang menghampirkan diri pada Allah SWT. Inilah yang dimaksudkan dengan kata-kata Sahal bin Abdullah itu tadi. Yang disebutkan dia Rasulullah SAW itu mencintai perempuan. Nabi SAW ya, telah beberapa kali berkahwin dan perkahwinan-perkahwinannya itu tidak mengganggu sama sekali hati baginda SAW daripada zikrullah. Tetap ingat dengan Allah. Ya, barang siapa rasa bimbang beristeri lebih daripada seorang itu akan mengganggu hatinya daripada zikrullah, maka hendaklah ia berpada dengan seorang isteri saja. Dan memadalah mempunyai seorang isteri yang bukan rupawan kerana mahu memelihara hatinya agar tidak terganggu daripada zikrullah. Apalah, isteri itu pula jangan yang cantik sangatlah. Amboi. Itu orang zuhud tu pula. Ya. Kerana inilah Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala berkata. Az-zuhdu bin nisa ayyahtaral mar'atad duna awil yatimata alal mar'atil jamilatis syarifati. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, orang zuhud kalau dia berkahwin, orang zuhud ni berzuhud terhadap wanita itu, dalam wanita ni dizuhud, bererti dia lebih memilih wanita yang kurang elok, yang kurang cantik. Atau wanita yang yatim daripada wanita-wanita yang rupawan lagi pula syarifah, ada kemudian kedudukan, dia cari orang yang rendah-rendah. Orang zuhud macam tu pula. Mungkin tentang bilangan tadi kita zuhud lah. Tapi memilih kita tak zuhud pula.
Subhanallah. Baik, setakat itu je tuan-tuan, nanti kita sambung lagi akan datang. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Ini bab bila kita cerita tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Orang-orang yang di atas sana tu macam tu tentang zuhud ni. Jadi kita masih jauh lagi lah. Baiklah, setakat itu dulu. Kita tangguh surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Terus rapatkan shaf, samakan shaf, istaqimu wa'tadilu rahimakumullah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل للذين كفروا ستغلبون